Hai, Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. First of all, aku just nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat korang, sebab korang banyak support aku sepanjang aku buat YouTube channel ni. Aku takkan berada di tahap ni tanpa sokongan korang semua. Jadi terbaik lah korang. Dan juga aku nak ucapkan terima kasih juga kepada Nina Story Channel. Aku dah rasa macam menang award dah. Banyak pula orang yang aku nak ucap kan. Dan juga Abang Jo si Polipolara, sebab diorang yang banyak support aku, yang membantu aku untuk lebih membuat konten untuk korang. Supaya yang penting sekali adalah korang lah. Aku nak korang suka dan terhibur dengan segala kisah seram yang aku kongsikan. Jadi aku tinggalkan 2 link YouTuber ni. Korang boleh tekan link dorang and tengok video dorang. Jangan lupa subscribe. So tanpa lengah masa, aku rasa aku dah cakap panjang lebar. Kita teruskan dalam Malam Anchor. Kisah seram kali ni aku nak berkongsi dengan korang adalah pasal urban legend. Aku nak sambung balik siri urban legend di mana aku berkongsi dengan korang kisah yang kita pernah dengar, kisah seram yang kita pernah dengar, yang berlaku di sekolah berasrama penuh, yang kerap kali aku rasa daripada dulu kita dengar dan kita tak tahu sama ada cerita ataupun kisah seram ni betul ataupun tidak. Jadi kalau korang belum tengok episod pertama dan juga episod kedua, aku akan tinggal link dekat atas ni. Korang boleh check it out. Dia pasal urban legend. Jadi apa yang aku nak kongsi dengan korang pada malam ni adalah berkenaan dengan sure sesiapa yang duduk asrama penuh, korang mesti akan dengar cerita-cerita daripada senior korang yang sekolah ni ada gangguan yang seram. Sekolah ni kalau kau nak tahu ada sejarah dia tau. Tanpa lengah masa, jom dengarkan kisah pertama daripada Amir. Let's go, guys. Kisah seram yang Amir ceritakan ni aku boleh relate dengan setiap student ataupun pelajar yang pernah stay dekat sekolah berasrama penuh, di mana setiap antara kita sure pernah dengar cerita daripada senior-senior kita bahawa, weh, sekolah ni kau tahu tak, dulu ada kes perempuan bunuh diri tau. Sekolah ni aku pernah nampak penampakan tau. Sekolah ni, sekolah tu, sekolah ni, macam-macam sejarah sekolah. Dan itu juga yang Amir sering kali diceritakan oleh senior dia, yang sekolah dia di mana blok A tu adalah satu blok yang dah lama dah dibiarkan tak berpenghuni. Dan senior dia cakap, sejak aku sekolah kat sini, macam-macam pengalaman yang aku alami, especially kisah seram lah yang terjadi dekat blok A tu. Tapi macam kebanyakan antara kita yang bila kita dengar kisah seram, kita rasa yang benda tu hanyalah direka-reka atas sebab untuk menakut-nakutkan kita. Especially kalau kita ni junior yang baru masuk ke sekolah tu, lagilah teruk kau kena kan. Jadi Amir ni pun masuk dengan kan, keluar tengah kiri, dia macam lantak maybe cerita je lah. Sampailah satu hari di mana Amir ni dapat cerita daripada cikgu dia yang semua pelajar asrama akan berpindah buat sementara waktu dan akan ditempatkan di blok A. Blok A yang lama dah tak berpenghuni tu. Dan bila si Amir dengar je cikgu dia cakap macam tu, dia mulalah teringat balik kisah-kisah seram ataupun cerita yang pernah senior dia cerita kat dia. Tetapi dia kuatkan hati dia, dia yakinkan diri dia, tak ada hal lah. Kalau tempat tu memang betul seram, takkanlah cikgu nak tempatkan pelajar kat situ kan. Macam tak logik lah pula. Jadi beberapa hari sebelum diorang berpindah masuk ke blok A tu, cikgu suruhlah semua pelajar asrama bergotong royong membersihkan bangunan tu. Sebab Amir cakap bangunan tu tak adalah teruk, tak adalah seseram mana. Cumanya banyaklah sawang, banyaklah habuk yang diorang kena bersih lah kan. Lap tingkap, lap kipas, apa semua. Biasalah blok lama, setiap bilik menempatkan 3 orang pelajar
Jadi Amir ni rasa teramat happy kerana dua lagi pelajar yang ditempatkan di bilik dia adalah kawan rapat dia. So bila kita dapat kawan rapat, kan kita rasa macam lebih yakin segala yang kita takut tu akan hilang. Amir rasa macam tu lah. Tak, sangkaan dia tu sama sekali tak betul. Maybe awal-awal tu dia rasa macam selamat, tetapi dia cakap pelik bang sebenarnya, kan? Tak selamat juga bang sebenarnya. So apa yang diceritakan oleh Amir adalah pada hari pertama malam tu diorang bertiga tak dapat tidur sangat. Kemungkinan sebabkan yalah baru masuk ke asrama baru, lagi pula blok tu blok lama. So kebetulan kipas bilik diorang boleh tak on pula malam tu, kan? Dah try macam-macam lah tak boleh buka. So berpanas lah tidur, pusing ke kanan ke kiri. Dia cakap tak kena, macam serba tak kena. Tetapi alhamdulillah tak ada sebarang gangguan, tak ada pun dia rasa benda-benda pelik berlaku pada malam pertama dia tinggal di blok A tu. Sehinggalah lepas 2, 3, 4 dan 5 hari macam tu dah stay macam tu, barulah satu-satu gangguan mula berlaku dekat asrama yang si Amir ni tinggal. Kejadian seram yang pertama berlaku bukan terhadap diri Amir, tetapi terhadap salah seorang daripada kawan yang tinggal sebilik dengan dia, yang aku boleh namakan Adib. Jadi bilik si Amir ni menempatkan 2 katil jenis double decker, iaitu atas dan bawah. Jadi bila 3 orang dalam bilik, ada 2 katil double decker, korang dah boleh tahu dah, salah satu katil tu takkan ada sesiapa yang akan gunakan ataupun tidur. Jadi pada malam kejadian, apa yang diceritakan oleh Adib adalah sewaktu dia tidur di tingkat atas katil tu, dikatakan bahawa katil bawah dia tak ada orang tidur kerana Amir dan lagi seorang tidur di katil double decker sebelah. Jadi malam tu Adib cakap dia pun tak tahu apa hal, dia tak boleh sangat nak lelapkan mata dia. Dan bila dia pandang ke katil si Amir ni, dia tengok Amir dan lagi seorang kawan dia dah pun lena dibuai mimpi, aku boleh cakap. Dah tidur lena cantik memang orang cakap, kan. So sewaktu Adib ni main mata, dia cakap dia nak try tidur, dia rasa macam ada orang menggoyangkan katil dia. Daripada perlahan dia fikirkan maybe katil lama, jadi bila dia beralih tu maybe bergoyang lah. Tetapi dia mula rasa tak sedap, sebab yang dia cakap even dia tak bergerak pun, katil dia makin rancak, bergoyang ke kiri dan ke kanan. So si Adib ni kuatkan hati dia, dia cubalah daripada katil atas tu, dia cuba memandang ke bawah. Dan bila dia pandang ke belah bawah katil dia, apa yang dia nampak adalah seorang perempuan yang dalam keadaan baring, baring terlentang macam tu, tepat memandang ke atas sambil tersenyum. Dan dia cakap perempuan tu memakai pakaian tradisional Melayu, umpama penari Melayu pakai, tapi dalam posisi baring. Dan yang menyeramkan adalah si Adib ni cakap perempuan tu tengah menari, guys. Kira menari tarian tradisional tetapi dalam keadaan baring. Weh, kau boleh bayang tak betapa seramnya, betapa takutnya Adib malam tu, sehingga kan dia menjerit sekuat hati sebab dia teramat takut. Dia sampai tak teringat nak baca surah, dia terus menjerit. Dan bila dia menjerit, si Amir dan lagi seorang ni terjagalah sebab terkejut. Dan beberapa lagi blok sebelah ataupun bilik sebelah pun turut terjaga, sebabkan kuat si Adib ni jerit. Dan si Amir dengan lagi seorang member dia cuba tenangkan si Adib ni, cuba kasih dia air. Dan terus si Adib ni bawa berjumpa dengan warden asrama tu, dan warden asrama tu pun cuba menenangkan Adib pada malam tu. Dan si Amir cakap alhamdulillah lah, Adib berjaya kawal perasaan, kawal diri dia. Dan alhamdulillah semuanya okey. Sampailah
Amir sendiri yang experience ataupun dia sendiri yang terkena gangguan di bilik dia. Gangguan yang dialami oleh si Amir pula untuk aku lebih menyeramkan daripada apa yang berlaku ataupun apa yang terkena dekat si Adib. Kerana apa yang Amir kena adalah urban legend ni lah. Kisah ni confirm banyak versi yang korang pernah dengar, tetapi semua versi bagi aku memang menyeramkan. Siapa yang mereka cerita ni memang kurang ajar gila bagi aku. Seram gila bai. Sebab bila si Amir ni cakap malam yang dia kena pula sama macam Adib, dia tak boleh tidur. Dan kebetulan si Adib ni dengan lagi seorang member dia ni boleh tidur. Si Amir ni tidur di tingkat bawah. So macam biasa si Adib ni tidur di sebelah lah, dan katil bawah Adib ni memang kosong. Jadi sewaktu dia rancak tidur, diorang ada satu amari. Diorang memang ada, dalam bilik diorang ada satu amari lah. Dan Amir ni menghadap ke arah amari itulah yang berada di sebelah katil si Adib ni. So sewaktu dia tengah cuba kat nak tidur, tiba-tiba dia terdengar suara seakan-akan suara perempuan, tapi perempuan tua yang dia dengar seolah-olah tengah mengira. Dan apa yang Amir cakap, apa yang dia dengar adalah perempuan tu cakap, "Satu dah tidur, dua dah tidur, tiga tak tidur lagi." Bila si Amir ni dengar macam tu, dia terus astaghfirullahalazim. Dia ambil kain selimut. Dia macam biasa lah, kita kalau takut mesti capai kain selimut lu, selubung. Tetapi si Amir ni cakap dia kuatkan hati dia. Dia baca surah, dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat kursi. Dan dia ingatkan, alhamdulillah, okey, benda tu dah tak ada. Sebab dia tak dengar dah suara nenek tu. So dia slow-slow buka dan dia cuba melihat keliling. Dia tengok kawan dia 2 orang tengah tidur lena. Si Adib ni pun tengah tidur lena. Jadi dia fikir, alhamdulillah, okey. Tapi sebabkan si Amir ni dia jenis tak percaya, so dia fikir, okey, tak apa, maybe aku salah dengar. Dalam keadaan macam tu, dia still takut sebenarnya. Dan dia cubalah kejutkan si Adib di katil sebelah. Sebab dia boleh nampak Adib kan di baring di tingkat atas tu. Dia cuba kejut dengan, dia cakap lah, "Dip, Adib." Berapa kali lah dia panggil, "Adib, weh, Adib." Tetapi Adib ni tak juga bangun. Yalah, maybe lena sangat kan. Lagi-lagi pula member dah pernah kena gangguan. So memang selagi boleh dia nak tidur selena yang boleh kan, supaya dia tak kena apa-apa kan. Dan sewaktu dia panggil Adib tu, lagi sekali dia terdengar suara nenek ini. Dan kali ni dia cakap, nenek ni cakap dekat si Amir ni, "Adib dah tidur, tak tidur lagi." Bila si Amir ni dengar je suara perempuan tu, dan kali ni teramat jelas dia dengar, mata dia tertarik untuk memandang ke arah almari. Dan di atas almari tu, Amir cakap dia nampak ada susuk tubuh orang tua yang tengah duduk dalam keadaan mencangkung dan pusing kepala macam tu, memandang ke arah si Amir yang tengah baring ni. So bila dia nampak macam tu, tak lama lepas tu dia pejamkan mata dia. Dan tiba-tiba pop, dia rasa macam ada orang sentuh tangan dia. So bila dia takut macam tu, dia memandang tepat. Sekali yang pegang tangan dia tu adalah si Adib ni. Dan Adib ni cuba tenangkan dia. Dan diorang pun dua duduk, diorang pasang lampu. Member dia lagi seorang ni pun dah terjaga. Dan diorang berkumpul. Si Adib ni cakap, "Tak apa, aku pun dengar suara tu. Tetapi aku tak nak buka mata. Aku dengar kau panggil." Tetapi si Adib ni cakap sebab dia terlalu takut. Dan dia takut kalau dia nampak lagi sekali perempuan yang menari tu, yang dia pernah nampak tu. Sebab itulah dia pura-pura tidur dan tak layan panggilan si Amir ni. Tetapi bila dia dengar si Amir ni baca surah berkali-kali, dia tahu
Amir pula yang dah terkena gangguan. Dan sampai ke subuh diorang tak tidur, bertiga tu tak tidur. Dan Alhamdulillah malam berikutnya gangguan sikit-sikit. Dan tak lama lepas tu diorang berpindah balik ke asrama asal diorang yang telah pun dibaik pulih oleh pihak sekolah. Daripada cerita yang hanyalah Amir anggap cerita kosong ataupun cerita yang direka-reka oleh senior dia, pengalaman tu sendiri dia tak boleh lupakan. Dan barulah dia percaya yang senior dia memang cerita kisah sebenar. Dan itulah yang Amir cakap, boleh jadi akan datang bila ada junior baru masuk, dia pula akan ceritakan kepada junior pengalaman dia sendiri. Dan dia tahu dah, boleh jadi junior dia akan berpemikiran macam dia juga. Anggap perkara tu hanyalah kisah seram daripada senior sekolah berasrama penuh. Jadi itu saja kisah yang aku nak kongsi dengan korang. Urban legend. 1 dah tidur, 2 dah tidur, 3 tak tidur lagi. Aku rasa korang dah memang pernah dengar dah kisah ni. Jadi kalau korang sendiri pernah alami ataupun pernah terdengar, aku harap korang boleh tinggalkan komen di bawah. Dan aku harap korang terhibur dengan kisah seram pada malam ni. Bagi aku, kisah si Amir ni agak menyeramkan jugalah. Tapi macam biasa, jangan taksub, aku pun tak tahu kisah ni betul ke ataupun kisah ni hanyalah urban legend. Jadi kita jumpa lagi dalam malam Anchor yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.